Assalamualaikum, salam sejahtera. Seperti biasa bersama saya, Encik Muhammad Azharuddin bin Saudin di dalam MN Channel. Apa khabar semua? Terutamanya kepada pelajar-pelajar saya. Saya harap para pelajar saya telah tengok dua video yang telah saya sediakan bagi subjek Green Energy System Integration, iaitu berkenaan dengan course outline dan topik 1.1 iaitu Centralized Power Generation. So, untuk video kali ini saya akan sentuh masih lagi pada bab 1 tapi subtopik untuk bab 1 iaitu 1.2 dan penumpuan untuk topik 1.2 adalah Decentralized Power Generation ataupun sistem penjanaan tidak berpusat. So, di sini kita akan tengok beberapa poin-poin penting terutamanya dalam membezakan kebaikan dalam menggunakan sistem ini berbanding dengan sistem yang berpusat yang telah saya terangkan pada topik 1.1. So, seperti biasa untuk video pengajaran bagi subjek ini, saya akan sebut 3 kata rahsia sepanjang video ini yang anda kena sertakan dan kena tulis pada Google Form. Dan seperti biasa pada akhir video ni juga ada link Google Form yang anda kena isi berkenaan dengan kehadiran. Jawapan-jawapan yang anda kena jawab berserta dengan 3 kata rahsia yang saya sebut sepanjang video ini. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita tengok video pengajaran yang telah saya sediakan bagi kali ini. Jom. Okey, seperti yang telah saya terangkan pada awal tadi, untuk video kali ini saya akan sentuh berkenaan dengan subtopik 1.2 iaitu Decentralized Power Generation ataupun penjanaan kuasa tidak berpusat. Untuk learning outcome, terdapat 4 learning outcome yang akan dicapai iaitu yang pertama, pelajar mampu menerangkan definisi penjanaan kuasa tidak berpusat. Yang kedua, pelajar mampu menyatakan perbezaan di antara tenaga konvensional dan tenaga boleh ubah ataupun renewable energy. Yang ketiga, pelajar mampu untuk menyatakan perbezaan di antara sistem pengagihan tenaga dan sistem tenaga berpusat. Dan yang terakhir, pelajar mampu menerangkan perbezaan di antara jenis-jenis penjana yang mana antaranya terdiri daripada diesel, natural gas dan pelbagai lagi. So, kita tengok apa yang dikatakan dengan Decentralized Power Generation. Kita tengok definisi dahulu, yang mana ia merupakan penjanaan dan penyimpanan elektrik yang dilakukan oleh pelbagai peranti kecil yang bersambung dengan grid yang dikenali sebagai sumber tenaga teragih ataupun Distributed Energy Resources. Sistem DER ini adalah merupakan teknologi tidak berpusat, modular dan lebih fleksibel yang mana ia terletak berdekatan dengan beban yang dilalui oleh tenaga elektrik berkenaan walaupun hanya berkapasiti 10 megawatt ataupun kurang daripadanya. Sistem ini juga boleh merangkumi komponen-komponen penjanaan dan penyimpanan yang pelbagai. Dalam keadaan ini, ia disebut sebagai sistem kuasa hybrid. Terdapat pelbagai pilihan untuk menghasilkan tenaga dari sumber tenaga yang boleh diperbarui. Oleh itu, terdapat pelbagai cara yang digunakan untuk menghubungkan tenaga elektrik yang diperolehi dengan grid yang digunakan melalui sistem grid nasional. Sumber yang kerap digunakan melalui renewable energy ini adalah daripada angin, hidro, solar, biogesim, fotovoltaik, bahan bakar bio dan juga geothermik. Kebanyakan tenaga yang saya nyatakan di atas ia merupakan hasil daripada penyanaan tenaga segerak ataupun tidak segerak kecuali daripada sumber sel fotovoltaik. Operasi ini secara tidak langsung akan menghasilkan pengaliran arus yang seiring dan akan melalui inverter rectifier ke dalam sistem grid kuasa. Sistem DER ini adalah merupakan teknologi penjanaan atau penyimpanan tenaga yang berskala kecil, biasanya dalam bulat lebih kurang dalam 1 kilowatt sehingga 10,000 kilowatt, yang mana ia digunakan untuk memberikan alternatif atau peningkatan kepada sistem tenaga elektrik tradisional. Sistem DER biasanya dikategorikan melalui nilai kapital yang tinggi berdasarkan kepada per kilowatt. Anda dapat lihat sebelah kiri adalah merupakan traditional power supply system, manakala di sebelah kanan pula adalah merupakan pengagihan penjanaan tenaga yang baru. Mana ia melibatkan penjanaan daripada pelbagai sumber seterusnya kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Seterusnya kita tengok perbezaan di antara tenaga konvensional dan tenaga yang boleh diperbarui. So, kita tengok pada tenaga konvensional, ia merupakan suatu tenaga yang dihasilkan daripada arang batu, minyak dan gas asli. Ia akan membakar bahan fosil dan melepaskan
gas karbon dioksida ke atmosfera, yang mana seterusnya menyumbang kepada kesan rumah hijau yang berbahaya kepada bumi. Manakala renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui adalah ditaktifkan sebagai tenaga yang berasal daripada sumber semula jadi. Ia tidak seperti tenaga konvensional di mana tenaga boleh diperbaharui akan menjana semula tenaga dalam jangka masa yang singkat dan tidak mudah habis. Contohnya kita boleh ambil seperti sampah sarap. Ia boleh diproses dalam menghasilkan satu tenaga yang baru, ataupun empangan hidroelektrik yang mana pergerakan air itu akan menjana tenaga melalui sistem hidro, dan juga kincir angin ataupun melalui tenaga matahari. Jika anda lihat sejak beberapa tahun kebelakang ini, tenaga boleh diperbaharui menjadi lebih murah, terutamanya untuk kos penjanaan tenaga berbanding dengan penjanaan tenaga secara konvensional. Anda dapat lihat di sini perbezaan sumber di antara tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga konvensional. So, anda dapat lihat yang atas adalah merupakan renewable energy yang terdiri daripada matahari, angin, sumber air, yang mana secara asasnya ia merupakan satu sumber yang tidak akan putus. Sumber tenaga konvensional ni ia bergantung kepada minyak, arang dan lebih berbahaya penggunaan tenaga nuklear. Yang mana cara asasnya sekiranya menggunakan minyak pun akan habis untuk satu-satu tempoh. Begitu juga dengan arang, dan untuk nuklear sekiranya disalah selenggara dan salah diurus, ia akan memberi kesan yang buruk pada kawasan sekitar. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan di antara penjanaan berpusat dengan penjanaan teragih. So kita tengok penjanaan teragih. Ia merupakan penjanaan tenaga yang dibina berhampiran dengan pengguna. Sumber bagi sistem ini adalah merangkumi dari teknologi mesra alam yang berskala kecil seperti fotovoltaik dan angin. Bukan itu saja, ia turut dipasang dan direka bentuk bagi pengguna berskala kecil. Walaupun begitu, apabila terdapat masalah keupayaan dan kualiti tenaga yang dihasilkan menjadi kritikal, sistem ini akan menggunakan sumber penjanaan tradisional yang akan menjana reciprocating engine dan gas turbine. Seterusnya, kita tengok kepada penjanaan kuasa berpusat ataupun centralized power generation. Ia merupakan pengeluaran tenaga elektrik yang dilakukan oleh stesen jana kuasa secara berpusat yang akan memberikan tenaga secara pukal ataupun bulk. Sebilangan besar, sistem ini menggunakan fossil fire gas ataupun coil boiling dan juga turut menggunakan nuclear boiler bagi menghasilkan wap ataupun steam, di mana ia bertujuan untuk mendorong penjana turbine ataupun turbine generator. Terdapat di dalam beberapa kes, penggunaan hidro berskala besar juga digunakan. Bagi penggunaan hidro yang besar, ia memerlukan pengurusan infrastruktur yang besar dan secara langsung memakan kos yang lebih tinggi. So kita tengok kepada table 1.2 di mana kriteria di antara penjanaan teragih dan penjanaan berpusat, distributed generation dan centralized generation. So kita dapat lihat perbezaan di antara dua penjana ini. Jika anda lihat pada premium power, untuk penjana teragih, ia akan menghasilkan tenaga elektrik pada tahap tinggi dengan keupayaan dan kualiti tenaga yang lebih baik. Ia berbeza daripada penjanaan berpusat, di mana penjanaan berpusat keupayaan tenaga lebih rendah dan kualiti tenaga elektrik yang dihasilkan agak sedikit terganggu disebabkan oleh power loss. Manapula kita tengok kepada kos, untuk penjanaan teragih, dia akan menghasilkan maintenance yang rendah berbanding daripada penjanaan berpusat. Peaking power untuk penjanaan teragih beroperasi di antara 50 hingga 3,000 hour per year berbanding daripada penjanaan berpusat. Manakala untuk sustainability, penggunaan punca tenaga bagi penjanaan teragih ini akan menghasilkan sistem ini lebih sustain berbanding daripada penjanaan berpusat. So seterusnya kita tengok jenis-jenis penjana: diesel generator set, natural gas reciprocating engine, microturbine dan fuel cell. So kita tengok dulu kepada diesel generator set. Ia merupakan penjana diesel daripada gabungan antara enjin diesel dengan penjana elektrik ataupun lebih dikenali sebagai alternator, di mana ia akan menjana tenaga elektrik, dan penjana ini ataupun generator ini khusus
untuk enjin generator. Diesel compression ignition engine biasa direka bentuk untuk beroperasi pada bahan bakar jenis diesel. Okey, sebab dia nama pun set penjana diesel kan, so dia akan beroperasi pada penjana diesel. Akan tetapi terdapat beberapa jenis penjana ataupun generator yang boleh disesuaikan untuk bahan bakar lain seperti bahan bakar cecair ataupun gas asli. Set penjana diesel digunakan pada lokasi yang tidak bersambung dengan sistem grid kuasa. Ataupun pada Malaysia kita lebih kenali kepada sistem grid nasional yang anda dapat tengok pada pasar malam lah. Salah satu contoh yang mudah untuk saya berikan. Ataupun ia juga sebagai bekalan kuasa bagi tujuan ketika kecemasan apabila terdapat kegagalan bekalan tenaga yang dibekalkan daripada sistem grid kuasa. Selain daripada itu, ia boleh digunakan untuk penggunaan yang lebih kompleks seperti untuk tujuan peak looping, sokongan grid dan ekspor tenaga elektrik ke grid kuasa yang lain. Bukan itu saja, ia juga membekalkan tenaga ke kawasan-kawasan terpencil di mana biasanya ia digunakan untuk kapasiti bagi penghasilan tenaga yang kecil bagi tujuan kecemasan ataupun standby mode. Mungkin juga boleh digunakan untuk tujuan black start, jenis industri dan juga dipasangkan pada trailer. Terdapat dua jenis untuk enjin diesel iaitu auto cycle yang menggunakan konsep constant volume dan juga diesel cycle yang menggunakan konsep constant pressure. Okey, ini adalah contoh-contoh bagi set penjana diesel. Kalau anda perhatikan, salah satu yang warna kuning tu yang saya highlightkan ni adalah merupakan satu generator yang biasa dipasang pada pasar malam lah yang kita boleh jumpa. Dan kalau anda perasan pada poin yang keempat, saya ada sebutkan berkenaan dengan trailer ataupun lori. Ini yang merupakan salah satu genset jenis diesel yang digunakan di Malaysia. Yang kedua, natural gas reciprocating engine. Pada ketika ini, bentuk enjin timbal balik ataupun reciprocating engine yang paling biasa digunakan adalah jenis pembakaran dalaman di mana ia beroperasi pada pembakaran petrol, diesel, gas petroleum cecair ataupun lebih kenali sebagai LPG ataupun gas asli termampat CNG. Ia turut digunakan untuk menggerakkan motor dan loji kuasa enjin. Sebilangan besar reciprocating engine yang menggunakan gas asli digunakan dalam industri gas asli di stesen pemampat dan storan saluran pipe di kilang pemproses gas. Enjin ini digunakan untuk memberikan mechanical shaft power kepada compression ataupun pump. Mesin pembakaran dalaman yang berulang-ulang ini ataupun reciprocating internal combustion engine yang biasanya digunakan sebagai standby, backup kecemasan kini menjadi semakin popular bagi penggunaan penjanaan tenaga elektrik yang lebih besar, terutamanya di kawasan pada tahap penjanaan elektrik yang tinggi dari sumber yang berganti-ganti iaitu seperti penggunaan angin dan solar. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi enjin yang secara langsung meningkatkan fleksibiliti operasi dan perubahan pasal asli yang secara amnya memberikan bekalan yang cukup. Salah satu kelebihan utama enjin ini adalah keupayaan untuk menyediakan tenaga elektrik tambahan dengan cepat. Ini adalah kerana unit ini dapat dimulakan dan diberhentikan ataupun on and off dengan cepat pada operasi separa beban. Unit ini menjadi semakin penting di kawasan yang mempunyai penjanaan tenaga elektrik yang tinggi daripada sumber yang boleh diperbaharui seperti daripada sumber angin dan solar. Reciprocating engine boleh dihidupkan walaupun grid tidak mempunyai kuasa. Ini secara tidak langsung membantu pengendali grid penghantaran elektrik bagi memenuhi keperluan kuasa kepada pengguna sama ada turun dan naik dan memulihkan kuasa setelah berlaku contohnya seperti ribut ataupun banjir. So kata kunci yang kedua untuk video pada kali ini adalah reciprocating internal combustion engine. Ini adalah contoh daripada natural gas reciprocating engine. Anda dapat lihat perbezaan daripada enjin yang saya terangkan sebelum ini. Okey. So, aktiviti yang keempat adalah provide the video slide presentation for the following type of power generator, iaitu yang pertama micro turbine dan yang kedua fuel cell. Dan kata kunci yang ketiga bagi video kali ini adalah fuel cell. Okey, so itu saja slide pengajaran saya bagi video yang kedua bagi bab 1
iaitu subtopik 1.2. So seperti biasa, anda kena pergi kepada link saya paparkan pada paparan ini untuk anda isi Google Form dan jawab beberapa soalan yang telah saya sediakan pada Google Form tersebut. Dan seperti biasa, seperti video pengajaran 1.1 di mana jawapan soalan yang anda jawab pada Google Form ini, anda juga turut perlu tulis pada ruangan komen box di bawah. Okey, so itu saja daripada saya untuk video kali ini. So saya harap kepada pelajar semua dapat faham terhadap sesi pengajaran saya untuk video kedua ini. Barang kekurangan saya minta maaf, dan sekiranya anda ada ilmu lain yang boleh dikongsi sama berkenaan dengan topik ini, boleh kongsikan pada saya sama ada message personal kepada saya ataupun boleh tanya dalam grup. So kepada pelajar saya yang belum subscribe channel saya ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng. Seperti biasa, kenapa anda kena tekan butang loceng? Bila anda tekan butang loceng, setiap kali update terhadap video pengajaran yang saya buat ini, anda akan dapat notifikasi ataupun pemakluman awal berkenaan video-video tersebut. Itu sahaja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi dalam video pengajaran yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.